Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dan Sarafizah Jemaah. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah negara Brunei Darussalam sentiasa bersedia untuk bekerja secara rapat bagi memastikan ASEAN mampu bertahan, inovatif, dinamik dan berpusatkan rakyat. Semua persatuan sukan dan jurulatih kebangsaan perlu mereview dan memperkesankan program latihan yang ada. Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam perutusan sempena Hari ASEAN 2024 bertitah, negara Brunei Darussalam sentiasa bersedia untuk bekerja secara rapat dengan negara-negara ahli ASEAN lain bagi memastikan ASEAN boleh bersama-sama mewujudkan ASEAN yang mampu bertahan, inovatif, dinamik dan berpusatkan rakyat. Baginda bertitah ASEAN menyambut tahun ke-57 penubuhannya dengan semangat persahabatan yang menyatukan semua ahli selama ini. Titah Baginda, Hari ASEAN adalah peluang untuk ASEAN merenung pencapaian kolektifnya dalam memajukan keamanan, kemajuan dan kemakmuran. Hari ASEAN disambut pada setiap 8 hari bulan Ogos. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, sepanjang 5 dekad lalu, ASEAN telah menunjukkan daya tahan luar biasa, menyesuaikan diri dengan pelbagai cabaran sambil komited dengan teguh kepada kemajuan serantau. Pada masa yang sama, negara-negara ahli ASEAN telah bekerjasama rapat bersama dan dengan rakan-rakan luar untuk menggerakkan pembangunan di seluruh rantau ini. Baginda bertitah tahun ini juga menandakan peristiwa penting bagi negara Brunei Darussalam apabila meraihkan ulang tahun ke-40 sebagai ahli ASEAN. Sepanjang tempoh tersebut, Baginda gembira dapat menyaksikan transformasi ASEAN menjadi platform serantau yang terkemuka bagi kerjasama antara kerajaan dan rakyat. ASEAN juga titah Baginda telah mengeratkan lagi ikatan persahabatan negara Brunei Darussalam dengan ahli-ahli lain, menyokong pembangunan ekonominya serta menyediakan peluang-peluang yang luas bagi menyara kehidupan rakyatnya. Pada masa yang sama, negara Brunei Darussalam terus menyokong pembangunan kapasiti ASEAN termasuk melalui ASEAN Junior Fellowship Program, Brunei US English Language Enrichment Project, Third Country Consular Assistance dan tuan rumah bagi Pusat ASEAN bagi Perubahan Iklim. Memandang ke hadapan, Baginda mengingat kembali aspirasi pengasas-pengasas ASEAN untuk mewujudkan asas yang teguh untuk membina keyakinan, meluaskan kerjasama dan membawa manfaat kepada semua rakyat. Ini titah Baginda kekal relevan ketika ASEAN memajukan visi Komuniti ASEAN 2045 dan negara Brunei Darussalam sentiasa bersedia untuk bekerja secara rapat dengan negara-negara anggota lain bagi memastikan ASEAN boleh bersama-sama mewujudkan ASEAN yang mampu bertahan, inovatif, dinamik dan berpusatkan rakyat.
Sehubungan itu, negara Brunei Darussalam Titah Baginda menyokong sepenuhnya Republik Demokratik Rakyat Lao selaku pengerusi pada tahun ini di bawah tema ASEAN Enhancing Connectivity and Resilience yang menggariskan kepentingan usaha kolektif bagi menangani cabaran-cabaran bersama sambil menegakkan ASEAN Centrality. Pada mengakhiri titah perutusan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia merakamkan ucapan selamat Hari ASEAN dan berharap bagi kemakmuran dan masa depan yang cerah bagi rakyat dan rantau ini. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Perhimpunan Hari Belia Kebangsaan ke-19 sebagai pengiktirafan kepada sumbangan, pengorbanan, pencapaian dan kejayaan golongan belia dalam pembangunan negara. Sambutan tersebut juga bagi memartabatkan belia di seluruh negara. Sorotan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-19 mengimbas kembali detik-detik bersejarah yang menghimpunkan para belia selaku sumber tenaga yang sangat berharga. Kami belia siaga masa depan. Kami rela berkorban untuk negara. Kami sedia menyahut wawasan Brunei 2035. Belia Harapan Bangsa adalah ungkapan yang sering diucapkan yang membawa makna sangat besar dalam menerjui pembangunan negara. Beta ingin melihat lebih ramai golongan belia cemerlang yang berani mendepani perubahan dan meneroka bidang-bidang baharu dalam masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Beta sukacita melihat ramai golongan belia mempelopori bidang keusahawanan dan perniagaan. Beta berharap golongan belia akan terus mampu untuk bersaing dan meneroka pasaran serta peluang-peluang baharu. Lebih-lebih lagi berupaya untuk menembusi pasaran luar negara. Menjulang kedaulatan raja, Melayu Islam beraja. Jangan dulu. Anugerah Hari Belia Kebangsaan tahun 2024. Penerima Belia Cemerlang tahun 2024. Yang Mulia Dayang Basma Lashkar. Penerima Belia Berkhidmat tahun 2024. Yang Mulia Awang Muhammad Haziq Hisham bin Muhammad Zaki. Penerima Pemimpin Muda Belia tahun 2024. Yang Mulia Awang Muhammad Ashmir Imtiaz Ahmad.
penerima projek Cermelang untuk belia tahun 2024. Projek Lamin Warisan. Setinggi-tinggi tahniah kepada semua golongan belia di negara ini atas komitmen mereka untuk sama-sama membangun dan memajukan negara. Empat projek cemerlang menerima anugerah kepimpinan belia Mampan BIBD. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Beberapa pencapaian penting diperoleh sepanjang negara Brunei Darussalam mempengerusikan mesyuarat ASEAN Cooperation on Civil Service Matters ACCSM, antaranya penyediaan draft kenyataan ASEAN mengenai pengukuhan strategi kerajaan terhadap kesihatan mental dan kesejahteraan ke arah mencapai imbangan kerja kehidupan dalam sektor awam serta dapatan kaji selidik bagi penyediaan pelan kerja ACCSM dan ACCSM Plus 3 2026-2030. Perkara itu dikongsikan semasa majlis makan malam perpisahan sebagai penutup tirai mesyuarat ACCSM kali ke-22 dan ACCSM Plus 3 kali ke-7 semalam. Majlis berlangsung di Terindak di Seni, Bandar Seri Begawan. Hadir yang berhormat Pihin Datu Lelaraja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Tuan Yang Terutama Hun Mani, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Perkhidmatan Awam Kemboja selaku Timbalan Pengerusi ACCSM. Majlis diserikan dengan pelbagai persembahan kebudayaan 7 puak Brunei yang menggambarkan kekayaan warisan budaya masyarakat di negara ini. Semua persatuan sukan dan jurulatih kebangsaan diseru untuk sentiasa mereview dan memperkesankan program latihan yang ada bagi mencungkil lebih banyak bakat baharu yang boleh diketengahkan sebagai pelapis atlet-atlet elit yang ada sekarang. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menggariskan perkara tersebut pada majlis penyerahan bendera negara kepada kontingen negara Brunei Darussalam ke Sukan Malaysia SUKMA ke-21.
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad juga menjelaskan para atlet juga hendaklah sentiasa menunjukkan disiplin dan komitmen tinggi untuk menghadiri latihan demi meningkatkan lagi kemahiran dan daya saing masing-masing. Majlis diadakan pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tunjukkanlah semangat kesukanan yang sihat dan rasa muhibah serta berikanlah kerjasama sepenuhnya kepada semua pihak. Satu perkara yang perambah saya anggap paling penting ialah hindari dan jauhkan diri daripada mengambil barang-barang atau ubat-ubatan yang terlarang, anti-doping, yang boleh mengakibatkan atlet dikeluarkan atau digantung daripada bertanding sehingga mencemarkan nama baik negara. Bendera negara diserahkan kepada Awang Haji Rosfazilah bin Haji Yusli selaku Chef de Mission. Negara akan menyertai 11 acara sukan yang akan diadakan bermula 17 Ogos hingga 24 Ogos di negeri Sarawak, Malaysia. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD terus menunjukkan komitmennya untuk membina negara dan mempromosikan masa depan yang mampan untuk negara Brunei Darussalam dengan mengiktiraf dan memperkasa bakat muda melalui anugerah kepimpinan belia mampan BIBD. Diadakan untuk kali kedua, Majlis Penyerahan Anugerah berkenaan diadakan pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 4 projek cemerlang menerima anugerah berkenaan iaitu Bumi Lestari, Green Space, Green Pulse dan Perfectly Green. Para pemenang mengetengahkan penyelesaian inovatif dalam menangani isu alam sekitar. $320 bakal graduan Universiti Brunei Darussalam UBD diraikan pagi tadi dalam majlis khatam Al-Quran dan doa kesyukuran sempena majlis convocation ke-36 universiti berkenaan. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis tahunan tersebut merupakan anjuran bahagian hal ehwal pelajar melalui unit kerohanian dan khidmat masyarakat dengan kerjasama Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi UBD. Program merupakan wahana UBD untuk melahirkan mahasiswa dan mahasiswi yang celik Al-Quran. Perpaduan dalam kepelbagaian tema Hari Kebudayaan Antarabangsa yang memaparkan warna-warni kehidupan di seluruh dunia melalui perpaduan global. Acara tersebut dianjurkan oleh Universiti Teknologi Brunei UTB melalui Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan Majlis Perwakilan Pelajar 2024-2025. Perasmiannya disempurnakan oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Juga hadir Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Esroy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki. Acara memaparkan pelbagai aktiviti termasuk permainan dan pameran, manakala para pelajar antarabangsa juga mempamerkan budaya, pakaian tradisi dan makanan negara masing-masing. Di samping itu, acara memperkukuhkan hubungan bersama para pelajar antarabangsa. Program Projek Inovasi Luar Negara China Brunei mencapai kejayaan dalam inisiatif kerjasama antarabangsa dalam pendidikan tinggi. Majlis penyampaian sijil kepada para peserta yang menandakan pencapaian program berkenaan diadakan petang tadi di Universiti Teknologi Brunei UTB. Hadir Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB dan Tuan Yang Terutama Zhou Zhonghua, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara ini yang juga menyampaikan sijil kepada para peserta.
Program tersebut berjalan selama 2 minggu yang dianjurkan oleh Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik UTB dengan kerjasama Sekolah Mikroelektronik Universiti Tianjin, China yang memaparkan projek robotik jenaan rendah mereka kereta robot pengesan automatik. Mesyuarat IPA Advisory Council on Dangerous Drugs IPA COTS ke-7 diadakan selama 2 hari sehingga hari ini di Luang Prabang, Republik Demokratik Rakyat Lao. Pada mesyuarat berkenaan, rombongan Majlis Mesyuarat Negara diwakili oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Haji Awang Suyoy bin Haji Osman dan Yang Berhormat Dayang Hajah Safiah binti Syekh Haji Abdul Salam. Mesyuarat tahunan itu membincangkan dan bertukar-tukar pandangan antara Parlimen negara-negara ASEAN dan pertubuhan serta badan-badan yang berkaitan berkenaan tindakan bersama dalam memerangi ancaman dadah termasuk pelaksanaan undang-undang dasar dan program pembasmian dadah ke arah mencapai ASEAN yang bebas dadah. Perwakilan negara Brunei Darussalam juga berkesempatan mengongsikan laporan kebangsaan semasa berkenaan situasi dadah di negara Brunei Darussalam serta usaha-usaha dalam menangani isu penyalahgunaan dadah. Mesyuarat turut menimbangkan satu draft resolusi bertajuk Strengthening the Role of Parliaments in Addressing Drug Matters for the Realisation of a Drug-Free ASEAN yang dipersetujui untuk dibentangkan semasa Perhimpunan Agung IPA ke-45 pada bulan Oktober depan. Mesyuarat dihadiri oleh lebih 61 perwakilan dari Parlimen negara-negara ASEAN termasuk para ahli panel dari ASEAN Senior Officials on Drug Matters. 58 jururawat Kolej Sains Kesihatan Jurudong Park Medical Center JPMC menamatkan program pensijilan asas dalam sains bertemakan memperkasa generasi seterusnya bagi penjagaan kesihatan berwawasan. Majlis penyampaian sijil berlangsung di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan. Program berkenaan menyediakan kursus asas pendidikan dan persiapan bagi sarjana sains dalam kurikulum kejururawatan dengan penekanan ke atas biologi, kimia dan sains kehidupan. Good afternoon, everyone. Allow me to have a happy life. Masjid Az-Zakirin Meragang pagi tadi menerima sumbangan wakaf sebuah kereta jenazah. Wakaf diterima oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid dan menyerahkannya kepada Awang Haji Syahbirin bin Haji Muhammad Nur, imam masjid berkenaan. Kereta jenazah diwakafkan oleh Dayang Hajah Masni binti Haji Muhammad Daud dan anak-anak. Peluang-peluang kerjasama dengan rakan-rakan pembangunan menekankan kepentingan projek bersama dalam menyokong matlamat BIM IAGA 2025. Perkara tersebut antara yang diketengahkan semasa mesyuarat kluster pelancongan kawasan pertumbuhan BIM IAGA ke-20. Mesyuarat secara fizikal dan maya itu antaranya dihadiri oleh ketua delegasi dari negara Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Mesyuarat juga menekankan mengenai perkembangan produk eko-pelancongan serta pengurusan warisan dan budaya pembangunan rangkaian perkampungan pelancongan BIM IAGA. Delegasi mesyuarat juga berpeluang membuat lawatan ke lamin warisan di daerah Tutong. Jabatan Perkhidmatan Pos Negara Brunei Darussalam mengeluarkan stem kenang-kenangan ASEAN Pos kali ketiga bertemakan Pejabat Besar Pos bersama sampul surat rasmi hari pertama. Jabatan berkenaan mengeluarkan satu stem dengan nilai denominasi 20 sen. Juga dikeluarkan sampul surat rasmi hari pertama berharga 45 sen. Jabatan tersebut akan menjual stem pertukaran antara 10 negara ASEAN yang memaparkan tema yang sama, iaitu bangunan pejabat besar pos dari negara-negara ASEAN.
Produk yang akan dijual ialah sampul surat rasmi hari pertama bersetem berharga 65 sen dan sampul surat rasmi hari pertama tanpa setem berharga 45 sen. Juga dijual lembaran stem set penuh yang tidak dipotong berharga RM5, set berharga RM1, setem pak kenangan, kombinasi stem negara ASEAN berharga RM10. Orang ramai boleh memperoleh setem berkenaan dengan mengunjungi cawangan pejabat pos berdekatan. Dengan memperkasakan konsep belia berwawasan, pameran Hari Belia Kebangsaan merupakan salah satu pengisian sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-19 berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pameran selama 2 hari itu berakhir hari ini. 24 petak pameran yang disediakan mengetengahkan pencapaian dan perkembangan belia secara khusus. Antaranya penggunaan sistem Radio Frequency Identification RFID, penyediaan perkhidmatan gaya hidup sihat dan memberikan sumbangan dan pencapaian dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mampan. Automated inventory system using RFID. So using the RFID itu, we will tag all the inventory inside the store, and then we don't have to use the traditional method of going to the store and seeing the item physically. Kami akan menilai masalah-masalah yang terjadi dalam production mereka dan memberi penyelesaian kepada mereka yang dapat mereka lakukan. Dan ini juga dapat mengurangkan kos dan membagi benefit businesses lah. The waste that is being left out. So it's one of the things that we try to target and include in our product, and we try to adjust the nutrients in a way that would help make the product consumable for the cats. 75 pelajar terpilih menyertai perkhemahan motivasi program intervensi pendidikan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Para pelajar terdiri daripada pelajar tahun 11 dan darjah 6 sekolah agama yang mengikuti projek kelas tuition di bawah program intervensi pendidikan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Perkhemahan selama 3 hari di Sekolah Arab Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Kampung Rimba berakhir dengan penyampaian sijil penyertaan. Perkhemahan motivasi merupakan salah satu projek di bawah program intervensi pendidikan yayasan sempena cuti penggal persekolahan bagi menanam semangat yang positif dan membangun serta membentuk para pelajar untuk berdisiplin, berkeyakinan dan bertanggungjawab. Akibat menyimpan barangan tegahan kastam, seorang wanita penduduk tetap didakwa di mahkamah di Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Nur Fauziah binti Abdullah alias Chan Puisian didenda RM14,100 atau 12 bulan penjara jika gagal membayar denda. Tertuduh didapati memiliki 11 karton dan 66 paket rokok pelbagai jenis. Sementara itu, Muhammad Sahril bin Osman, warga negara Malaysia pula didapati melanggar Peraturan 15 Peraturan Transit Custom 2006, Removal and Breaking of Seals. Tertuduh dihukum denda RM2,000 atau 2 bulan penjara jika gagal membayar keseluruhan denda. Seorang lelaki dikehendaki untuk membantu siasatan. Sebarang maklumat mengenai Yusri bin Osni memegang kad pengenalan kuning bernombor 00254015. Hubungi Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah di talian 3222-955 sambungan 127 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Separuh jalan di Jalan Utama Berakas hala lapangan terbang antarabangsa Brunei ditutup sementara bermula hari ini sehingga 11 Ogos 2024.
Jabatan Kerja Raya dalam kenyataannya memaklumkan penutupan yang bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang adalah bagi kerja-kerja memunggah sebahagian jambatan pejalan kaki di Jalan Brakas. Sehubungan dengan penutupan sementara itu, para pengguna jalan berkenaan dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan dan sentiasa berhati-hati di kawasan berkenaan.